Jadi perbahasan seterusnya adalah mengenai hukum akal. Sebelum masuk ilmu tauhid ni, kita kena faham dulu hukum akal. Lematan Kharidah Bahiyah dikata aqsamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu thumma listihalah thumma jawazu salisul aqsami fafhamu nihta ladzatal afhami. Hukum akal ni maksudnya iaitu wajib, kemudian mustahil, kemudian harus. Itu ada 3 pembahagian. Maka fahamilah kamu akan peroleh kelazatan kefahaman. Kalau boleh anda hafal lah semua yang bentuk-bentuk nazam macam ni. Ni panggil nazam Dan perbahasan hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Okey, mari kita pergi satu-satu. Wajib pada akal ditakrifkan sebagai ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak boleh akal terima akan ketiadaannya. Maksudnya perkara tersebut akal tidak boleh terima kalau benda tu tidak ada. Sebagai contoh, Allah bersifat dengan kekal. Akal kita menyatakan bahawa Allah mesti bersifat dengan kekal. Dan akal ni tak boleh terima kalau Allah ini binasa. Kedua, Allah bersifat dengan kudrah. Maksudnya akal tak boleh terima kalau Allah ini bersifat dengan kudrah. Kudrah kuasa. Lawan dia lemah. Akal tidak boleh terima kalau Allah ni bersifat dengan lemah. Itulah perkara yang wajib pada akal. Akal tak boleh terima benda tu kalau benda tu sebalik pada benda. Itu kalau melibatkan Allah lah. Kalau melibatkan makhluk, setiap jirim memenuhi ruang. Jirim, contoh, liquid, solid dengan gas. Solid, liquid, gas. 3 benda ni, bagi contoh kita ambil untuk solid, pepejal. Buku dah atas meja. Akal tak boleh terima kalau buku ni tidak mengambil ruang, memenuhi ruang. Sedangkan buku ni memang mengambil ruang. Dan akal tak boleh terima buku. Okey, bila kata buku, tergambar dalam fikiran, buku yang tidak mengambil ruang. Akal tak boleh terima benda tu. Sebab buku adalah jenis solid, pepejal. Dan pepejal itu memenuhi ruang. Duduk atas meja. Contoh seterusnya adalah ayah lebih tua daripada anak. Dan akal tak boleh fikir, akal tak boleh terima kalau anak tu lebih tua daripada ayah. Tak boleh fikir. Jadi, macam mana nak tahu benda ni wajib pada akal? Kaedah dia adalah, kalau kita nampak bila sesuatu itu, bila ada satu itu, wajib ada satu lagi, maka itu adalah wajib pada akal. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai adamul infikak. Adamul infikak ini adalah sesuatu itu tidak boleh berpisah. Kalau Allah mesti kudrah. Mesti. Wajib pada akal Allah itu kudrah. Akal kita terima benda tu. Tak boleh terima. Contoh lain adalah kalau 1 tambah 1 mesti 2. Tak boleh. Akal tak terima kalau 1 tambah 1 sama dengan 8 ataupun 1000. Tak boleh fikir. 1 dengan 1 macam mana boleh jadi 8? Ni antara contohnya lah. Anda boleh google lah, boleh tengok banyak lagi contoh. Itu ni logik akal kita. Yang kedua adalah mustahil pada akal ditakrifkan sebagai perkara yang tidak boleh akal terima akan adanya benda tu. Maksudnya akal tak boleh terima kalau benda tu ada. Sebagai contoh, isteri pada Allah. Akal tak boleh terima kalau Allah ni ada isteri. Kalau Allah ada isteri, mestilah sama macam makhluk. Kita ada isteri. Allah tak perlu benda tu. Maksudnya akal tak boleh terima. Macam mana Tuhan ni ada isteri juga? Dan akal tak boleh terima Allah ni ada anak. Lebih-lebih lagi lah. Hasyalillah. Lebih-lebih lagi lah. Dan ni untuk konteks yang berkaitan dengan Allah lah. Kalau berkaitan dengan makhluk, sebagai contoh kita tengok hidup dan mati
pada waktu yang sama. Boleh tak seseorang tu ataupun kucing dia hidup dan mati pada satu masa yang sama? Mana boleh? Akal tak boleh terima benda tu. Ataupun kita duduk dan berdiri dalam satu masa yang sama. Kalau masa yang beza, lain lah. Satu masa yang sama, saya duduk dan pada masa yang sama saya berdiri juga pada waktu yang sama. Tak boleh, itu mustahil. Akal tak boleh terima benda tu. Sebab dua benda tu ada dua perkara yang bertentangan atas sama lain. Contoh seterusnya adalah, bukan dua kat sini, ni satu, ni typo ni, kena betulkan ni. Satu orang yang sama pada dua tempat yang berbeza pada masa yang sama. Ustaz ada kat rumah ni pada masa yang sama, ustaz yang sama berada di Mekah. Tak boleh. Maksudnya zat jirim badan kita ni ada kat Mekah juga, kita ada kat sini. Maksudnya seorang tu seolah-olah dia boleh pecah banyak. Mana boleh? Benda tu mustahil pada akal. Tetapi kalau gambar berbeza pula. Gambar itu adalah pantulan sebenarnya. Macam telefon, macam banyak je gambar-gambar kita kat internet. Itu tak ada masalah. Dan untuk kita kenal sifat mustahil pada akal ni adalah, kebiasaannya perkara tersebut akan berkumpul antara dua perkara yang berlawanan antara satu sama lain. Contoh, hidup dan mati. Hidup adalah lawan kepada mati, mati adalah lawan kepada hidup. Dia berkumpul sekali pada waktu yang sama. Ataupun contoh lain, gerak dan diam pada waktu yang sama. Dia berkumpul sekali. Ataupun dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab kita panggil sebagai ijtima' baina naqidain. Berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan. Naqidain ni maksudnya saling berlawan. Ataupun ini berkaitan dengan mufrad lah. Kalau naqidain ni mufrad lah. Kalau naqidain ni mufrad ni maksud dia apa? Mufrad ni contoh gerak, lawan dia diam. Kalau hidup, lawan dia mati. Itulah mufrad. Kalau tanakut ni melibatkan statement, pernyataan. Oh, statementmu ni berlaku percanggahan antara statement pertama dengan statement kedua. Statement pertama kata lagu ni, statement kedua kata sebaliknya. Sebagai contoh, Allah cipta kayu. Allah boleh cipta kayu. Statement dua kata pula Allah tak boleh cipta kayu. Ini kan saling berlawanan. Yang ni betul, yang ni salah. Maka berlakulah tanakut antara kedua dia ni. Maka boleh Allah, mu kata mula-mula Allah boleh cipta kayu. Lepas tu mu kata kedua pula Allah tak boleh cipta kayu. Mana boleh? Mesti salah satu. Itulah, maksudnya tidak boleh berkumpul dua tu sekali. Itulah mustahil pada akal. Dan yang ketiga adalah harus pada akal ditakrifkan sebagai ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuh. Perkara yang akal boleh terima akan adanya benda tersebut ataupun tak ada benda tersebut. Contoh, kucing bertanduk rusa. Kucing memang tak ada yang bertanduk rusa, tapi boleh tak kalau Allah nak buat kucing tu ada tanduk rusa? Boleh saja. Maksudnya akal boleh terima kalau Allah buat. Allah boleh buat segala-galanya. Boleh. Makanan tidak mengenyangkan. Kalau kebiasaannya makanan tu boleh mengenyangkan kita. Hakikatnya Allah yang mengenyangkan. Tapi kali ni boleh tak Allah nak buat makanan tu tak memberi kenyang pada kita? Boleh tak? Kita makanlah 10 pinggir, 100 pinggir pun tidak mengenyangkan.
pun Allah boleh buat juga. Maksudnya akal boleh terima kalau makanan itu tidak memberi kenyang, sebab yang memberi kenyang tu Allah. Contoh ubat makan dah 1000 kali ubat ke vaksin ke, tapi tak sihat-sihat, sebab Allah yang memberi kesihatan. Boleh saja, akal tu boleh terima. Contoh lain, api kebiasaannya membakar, tapi pada waktu ni api tidak membakar Nabi Ibrahim. Dalam sejarah kan, dalam sirah Nabi kan, api tidak membakar Nabi Ibrahim. Akal kita boleh terima sebab api yang membakar tu adalah Allah yang membuat sesuatu tu terbakar. Jadi akal boleh terima kalau api tu tidak membakar. Contoh lain, Nabi membelah bulan. Nabi belah bulan. Okay, kalau dalam hadis Nabi belah bulan guna isyarat pada tangan je. Guna isyarat pada tangan. Lepas tu bulan pun terbelah. Kalau kebiasaannya, kalau kita buat isyarat tangan macam tu, mana ada apa-apa. Tapi berbeza pada Nabi. Bila buat isyarat macam tu, bulan terbelah. Maksudnya akal boleh terima. Akal kita boleh terima, oh itu mukjizat Nabi, Allah boleh buat kepada Nabi. Maksudnya akal boleh terima adanya benda tu, adanya bulan terbelah tu. Jadi untuk memahami harus pada akal ni macam mana, adalah semua mukjizat Nabi dan karamah para wali dibahaskan di bawah hukum adat, yang mana hukum adat ini berada di bawah hukum harus pada akal. Dan perkara yang luar biasa, maksudnya mukjizat dengan karamah ini adalah harus pada akal, pada akal manusia untuk terima. Sebab apa? Sebab Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah boleh buat segala-galanya. Jadi sampai tu lah untuk kali ini. Nanti kita akan bahas pula mengenai hukum adat.